dalam One Sera Piece. Podcast episod yang ke-8. Jadi hari ni saya bawakan anda. Kalau macam kita dah tengok minggu lepas, kita ada Fin Jamal. Dahsyat kita tengok macam mana perempuan-perempuan ni yang kata support Fin Jamal ni. Dan minggu ni kita bawa rakan sebaya saya. Rakan sebaya saya. Saya ucapkan selamat datang kepada Syazwan Zulkifli. Ataupun lebih dikenali dengan nama Kepeng lah. Ya, thank you. Okey. Syazwan Zulkifli. Aku panggil Kepeng lah. Apa nak Kepeng panggil Syazwan lah, Zulkifli? Kepeng Ingat apa? RTM ke? Dah, kepeng. Okey, Kepeng. Jadi aku rasa baru-baru ini orang familiar. Orang familiar dengan lakonan hang yang mana antara salah satu movie yang telah pun mendapat perhatian ramai ialah Blood Brothers. Yang mana yang kita nampak, bagi aku personally, aku suka watak hang dalam cerita tu. Aku suka sebab bagi aku rasa, weh, hang berlakon. Ni betul-betul hang suka hati hang berlakon. Seronok hang nampak tu. Macam hang enjoy lah berlakon tu kan. So, bagi aku pula, bagi orang lain kat luar sana pun, aku rasa mereka pun nampak time tu. Mungkin ada orang yang, dia ni bukan dulu budak Juvana ke? Yang dulu, makcik-makcik kampung ke apa, duk tengok Netflix di kampung kan. Jadi, tapi satu persoalan yang menarik, yang sering orang kata membuat aku tertanya-tanya. Macam mana hang boleh bermula hang punya kerjaya lakonan? Sebab apa? Kalau kita tengok ni, hang bukan berada di background yang mengaji di Aswara ke, ataupun dulu penari Mak Yung ke. Jadi, bolehkah hang ceritakan sama sedikit macam mana hang boleh terjebak dengan dunia lakonan ni? Thanks sebab jemput di sini John. And honor lah sebenarnya. Okay, aku mula berlakon masa tu aku tengah belajar lagi lah. Okey. Masa tu aku tengah buat diploma marketing with multimedia dekat College DM dalam Semarang. Okay. So aku budak KL. Okey. Arwah mak aku, ayah aku kerja dekat KL juga. Okey. Mak aku kan bagi aku duit pergi college je lah kan. Kau nak duit untuk berhibur, Cari sendiri lah kan. So masa tu aku kalau nak berhibur, aku mungkin perlukan macam RM70 untuk sekali satu malam berhibur kan. Jadi kau pergi Jumaat, Sabtu, so 140 lah. Jadi member aku cakap, weh, kau tak nak try berlakon jadi extra kan? Okey ke kan? So aku register lah, ikut member aku ni punya girlfriend register kat satu agensi ni, berlakon extra. So aku berlakon extra, first cerita aku lupa tajuk cerita tu apa. Tapi pelakon dia masa tu Fauzia Gaus, Diana Arafah dengan Eri Putra. Okey. So mak aku call masa aku tengah shooting cerita tu. Kau kat mana ni? Aku cakap, Yuan tengah shooting. So, aku cakap, kau yang main-main kan? Tak, betul. Tengah shooting aku tak tahu. Ni nama dia Fauzia Gaus, tak tahu lah. Tapi Yuan berlakon cerita ni lah. Okay. So, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 malam aku kat set tu, kat UiTM Shah Alam, aku dapat RM50. Wow. Okey lah kan. Kau kan buat apa kan? Kau shower kan, lalu belakang kan. Kau dapat RM50. So, tiba-tiba next dia aku dapat lagi dialog. RM80 pula. Dialog RM80. Kalau ada konti kan, 80 apa? 160. Oi, kalau 3 hari je, kau dah boleh pergi 3 hari. Kan? So, dari situ lah aku berlakon hanya kerana nak berhibur malam kan. Tapi bukanlah kata hang minat dari sekolah berlakon teater ke Tak ada. Kira hang semata-mata hang nak cari duit. Nak pergi berhibur. Berhibur. Bukan je kesusahan nak bayar college ke tak. Nak berhibur. Okey. So, menarik. Jadi dari situ lah. Dari situ dan aku habis diploma aku. Dan aku tak minat nak kerja dengan kerja bank ke tak minat. Dan ini Tuhan punya jalan kan. So tiba-tiba kawan aku ada date dengan satu perempuan ni. Kawan aku kenalkan aku ni pelakon. Ni kawan ada pelakon. Padahal aku extra masa tu. So member dia, perempuan ni pula kerja dengan Filmscape. Jadi dia besoknya dia DM aku cakap Facebook masa tu lah. Tak nak berlakon cerita serius ke? Kita boleh buat casting. Jadi bila aku nak, aku pergi kat Filmscape, aku casting lah. Tapi aku buat 30 kali lah.
personal mah. Ah, Bukannya open casting kan. ah, Kalau dia rasa tak okey, one more. ah, 30 kali lah buat. yo. So aku Tapi dia pelayan lah. diorang dia tolong aku lah. Okey, dia tolong. Dia tolong aku lah, perempuan ni lah, Luna ni dia tolong Okey, aku lah. okey. So sampai banyak take lah sampai kata, okey yang ni okey. Ah, Yang ni yang dibagi kami. ah, So aku dapat lah satu cerita masa tu. First cerita yang aku sign kontrak. ah. Nama cerita tu Gemilang. Gemilang. Yes. Okey. Yang Gemilang tu production sama kan nak buat cerita Juvana dan aku start dengan Juvana tu. Okey. Hmm. Itu yang hang boleh pergi ke Juvana tu. Hmm. Dan bagi orang-orang di Malaysia ni, bagi orang-orang di Malaysia ni pertama kali menyaksikan lakonan hang di kaca TV, orang kata kira tumpu pada hang yang ada watak tu dalam Juvana lah. Hmm. Dan di situlah juga aku kenal hang sebenarnya. Di Alhamdulillah. waktu ketika Juvana tu lah. Sebab apa Hmm. waktu tu hampa duk ikut rancangan My TV3. Betul. Ya, kita duk Betul. pergi school attack, Ya, duk pergi betul, sekolah betul. semua kan. Ya, betul. Waktu tu kita bawa budak-budak Juvana. Betul. Sebab betul. depa yang duk tengah trending pada ketika Ya, itu. betul, betul. Sebab waktu tu ada dengan hang ada Johan Asyari. Betul. Lagi ada Adam Shah. Adam Shah, Ayam. Ah, Lepas tu ada Talha Haris. tak lah. Talha. Ramai ke? Ramai. Ramai sebab dalam cerita tu semua nampak ganas-ganas ke? Okey. Ya. Kita cerita tentang cerita yang menjadi fenomena ni. Hmm. Macam kita tengok cerita ni waktu tu keluar, Juvana ni series yang sangat-sangat waktu tu Netflix ni semua tak main lagi dengan series yang gila-gila apa semua. Jadi orang duk tengok ni TV konvensional lagi, channel-channel biasa ni lagi. Maksudnya minat orang tu terarah ke arah tu lagi. Okay. So tiba-tiba main satu Juvana. Juvana ni rasa walaupun cerita ni jahat, walaupun cikgu-cikgu duk sekolah di sekolah duk bagi tahu, jangan duk tengok cerita ni, dia akan bagi contoh yang tak baik pada murid-murid semua. Tapi kita tengok kejayaan drama ni sangat-sangat baiklah. Macam hang sendiri waktu tu mula dikenali. Ni kita nak tahu ni. So macam mana penerimaan hang? Yalah sebab yang ni yang betul berlakon yang betul kira ada watak, lepas tu kena pergi syuting hari-hari dan berbeza lah daripada hang zaman dulu yang duk jadi extra tu kan. Perubahan hidup aku masa tu tak ada kenderaan. Jadi aku Waktu berlakon tu? tak ada. Okey. Kau kan tahu masa aku shoot Juvana, Okey. runner aku akan start ambil semua orang naik runner. Kau kan ambil aku dulu kat Kawasan Maju pukul 4.30 pagi. So pergi ambil Syukri Yaya kat Keramat. Okey. Pukul 5. Lepas tu pergi ambil Johan. So dalam 11 orang, lebih kurang 7 ke 8 orang budak Juvana naik van. Okey. Runner. So aku rasa masa tu rutin baru kan. Okey. Boleh lepak malam tapi kerja je kan. Okey. So aku enjoy proses tu lah. Okey. Dan aku lucky sikit sebab masa Juvana tu aku banyak duduk dengan pelakon-pelakon macam Bron kan. Masa tu Zairil, Beto kan. Jadi ajaran-ajaran diorang tu dekat aku dengan budak-budak Juvana ni bukan pasal lepas ni kau pergi jadi popular, tak. Kau nak sustain macam mana? Itu yang diorang banyak capak gitu kan. So benda tu yang aku carry lah. Jadi kita semua masa berlakon Juvana tu tak ada pun rasa yang kita orang ni akan jadi popular ke tak, sebab tak tahu kan. Yalah waktu berlakon tu belum jadi lagi kan. Boleh jadi. So tak tahu pun watak mana yang lagi best ke, watak mana yang kena, tak tahu. So daripada bila benda tu orang first episode, ingat lagi masa tu rating dia 4.2 juta dekat TV3. So dia jadi kecoh lah. Kecoh dia adalah sampai masa tu episode pertama tu, aku, Johan, Adam, Syukri, Izham, Ismail, Adam Shah. Panjang. Panjang. Kita semua tengok Juvana tu dekat kedai makan. Okey. First episode. So kita tengok So bila kita tengok, lepas kita tengok ni, kita nak masa tu dekat Plaza Yuchuan. Yuchuan Plaza kan. Ada karaoke. So kita nak pergi karaoke kat situ. Daripada habis pukul 9 tu sampai pukul 10 tu kita pergi karaoke tu jam 15 minit. Kita nak pergi kat kaunter tu. Tiba-tiba dia ada orang jerit. "Weh, botak!" Baru 15 minit transition. Episode 1 tu. Orang dah jerit nama jual botak. So aku rasa ini satu benda yang Ada impact impact kan. So itu belum lagi macam masa Jom Heboh dekat Sabah. Itu satu pengalaman yang best lah untuk aku yang masa tu baru kan. Sebab hang time tu macam Rajinikan kan.
Ya. Yalah sebab dekat Sabah. Pasal aku kat Ya, Sabah tu, betul. depa susah nak jumpa Ya, artis-artis dari betul Semenanjung. betul 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 betul. Dan waktu tu memang kerah nak ikut Joe Heboh pun kan. Ya, betul. Sebab waktu tu hampa kira memang, yalah inilah orang-orang orang nak tengok, Hmm. orang nak tengok dengan lebih dekat. Kau tahu, Ha. tahun pertama aku berlakon tu kan, Ha. aku, aku buat cerita, ada 4 cerita je. Mhm. Okey. Dan payment aku masa tu, 3,000, uh, macam dalam 12,600 Okey. je. Kalau kau bagikan 12, Ha. macam 1,000 lebih je. Ha. Tapi kalau kau nak tahu, aku rasa aku okey gila sebab banyaknya aku ikut TV3 punya event tau. 300, Ya, 500. Joe Heboh 700. Ya. Ya, so aku rasa banyak tahun pertama aku banyak hidup dengan duit TV3 yang macam tu. Sebenarnya. Kalau kau bagikan job aku tu dengan bulan, macam 1,000 lebih je sebulan. Ah. Tapi sebenarnya aku rasa mewah gila sebab apa? Duit-duit TV3 tu. Banyak aku dapat masa tu lah. Okey. Ya. Dan waktu tu pula, okey, tapi macam mana penerimaan orang hang berlakon tak jahat? Hmm. Mungkin orang memandang hang macam orang jahat di luar. Ataupun macam, ni berlakon saja, dia ni sebenarnya orang baik. Oh. Uh, aku memang bila aku rasa aku kena channelkan diri aku sebagai apa kat industri ni kan. Okey. Aku memang nak orang tahu aku sebagai pelakon yang terkenis. Okey. Aku memang nak. Oh, hang memang nak. Okey, Aku memang alright. nak. Okey. Aku tak pernah ada uh, cita-cita nak jadi hero. Macam Hans Isaac. Tak kan. Nak jadi hero Melayu ke tak. Aku tak pernah terfikir ke situ. Baik. Aku memang nak jadi antagonis. So aku nak score watak ni. Okey. Sebab watak ni tak ramai orang mungkin nak main kan. Ya, Sebab orang nak jadi hero kan. Ya. Apa kata aku main watak ni. Okey. So dan aku lelaki tak ada lagi lah orang yang kat luar macam nak pukul aku ke atau apa, tapi diorang acknowledge lah kau dengan panggil watak kau kat luar, bukan nama Syazwan, dia panggil watak apa yang aku dengar masa tu kan. So itu yang aku rasa best lah. Itu yang impact dia. Tapi bagi hang sendiri ketika berada di set kan, hang tak menghadapi kesukaran sebab yalah waktu mula-mula berlakon Juvana tu pengalaman hang dalam dunia lakonan memanglah ada daripada ekstra tu. Tapi ni berhadapan dengan pelakon-pelakon yang otai-otai ni kan. Jadi hang tak rasa nervous kata hang rasa balun ni lah ni payment lagi banyak. Tak. Sebab aku masa tu aku tahu aku masa Juvana tu aku duduk, aku banyak karakter, aku ni Apek ni banyak duduk dengan Zairil. Okey. Jadi aku pula memang peminat kerja Zairil. Aku dah tengok cerita dia yang cerita gaduh. Kan aku dah tengok kerja-kerja dia, kami kan. Dia pun sembahyang kita ke? Tak, Bob lagi tua sikit. Bob dah 40 kot. Ya ke? Ya. Bob lagi tua sikit. Okey. So aku kena banyak dengan dia. Jadi kerja aku masa buat Juvana tu, jangan aku cacatkan dia je. Okey. So hang Sekurang-kurangnya tak mau lakonan hang tu kira bagi kecacatan kat dia. Okey. So aku ada Razak Ishak masa tu sebagai director yang guide. Jadi bila apa yang dia dah lock aku macam tu, aku pun dah channelkan macam tu, watak Apek tu jadi dia melekat lah. Okey. Tapi dia tak ada kesukaran lah untuk hang keluar daripada watak tu ke apa tak ada? Tak ada. Aku tak faham kalau kenapa. Orang nak kena terbawa tu kan? Ya, aku tak tahu. Kira hang tak ada barang tu, hang kira macam habis syuting aku ambil memang bye-bye gitu. Tak, bukan. Sebab aku pernah ada bukan debate lah, borak benda ni dengan kawan aku. Okey. Pelakon juga kan. Okey. Pasal benda ni kan, dia cakap pasal aku menjiwai dengan aku memahami. Okey. Kan. Sebab aku tak pernah menjiwai. Okey. Sebab aku tak faham. Contoh jiwa hang kan. Okey. Mungkin hang sekarang tengah cakap aku, tapi jiwa hang sekarang ni mungkin tengah bila nak habis ni. Right. Aku tak tahu jiwa hang kan. So aku tak tahu nak masuk jiwa hang, aku tak tahu. Tapi kalau aku faham hang baru pegang macam ni, aku dah tahu. Hang asal nak buat air. Faham? Okey. Tu aku punya pendekatan. Okey. So banyak orang yang macam yang mungkin tak boleh keluar ni, bila dia menjiwai, dia betul-betul memahami. Aku tak tahu memasuki karakter tu sebab aku tak. Okey. Aku ambil sekadar memahami je. Okey. Hang tak betul-betul selam yang sampai jadi barang tu. Tak, macam mana aku memahami pun bukan benda yang mudah. Betul.
Kan? Kau nak faham kenapa orang ni buat watak dia buat ni, dia dalam macam ni, kenapa dia buat macam ni. Kau kena faham kenapa orang bersikap macam tu. Okey. Bukan satu benda yang mudah. Okey. Menjiwai aku boleh je nak masuk jiwa jalan macam kau, tapi macam dalam aku macam mana aku tahu dalam hang macam mana? Okey, betul-betul jadi watak tu kadang. Ha. Jalan boleh aku tiru kan. Hmm. Dalam jiwa macam mana aku tiru. Okey. Tapi kalau aku faham hang buat macam ni, aku dah tahu asal hang tak ada duit ke. Okey. Aku dah faham lah. Betul. So nak memahami bukanlah satu benda yang senang kan. Orang bagi Ambil aku. masa. Dia hang kena faham manusia punya behavior Karakter. kan. Behavior kan. Ha. A to B, B to C kan. Okey. So bukan benda yang senang juga. So dia sama je, tapi penyudahnya debate aku kan, member aku ni dua-dua pun betul je. Betul ya. Kan. Ada betul. Atas orang tu lah nak kawan macam mana tu. Ya. Okey. Membawa daripada kejayaan Juvana. Okey. Macam kita tengok pelakon-pelakon lain. Pelakon-pelakon lain terus meletup. Ada yang jadi hero sampai hari ni. Ada yang hilang terus. Ada yang jadi tablik. Aku boleh cakap sebab aku kenal semua. jadi macam-macam jadi kat kawan-kawan ni. Okey. Macam hang sendiri. Hang sendiri macam mana dapat banyak tawaran ke, atau orang kata inilah pengganti Saleh Khamis yang sebenar. Aku boleh cakap kejayaan aku daripada aku start sampai hari ni, dia konsisten lah. Okey. Kan? Dia bukanlah satu, sebab aku tak kejar job, maksudnya Nak kena ada. bukan maksudnya macam tengah buat ni buat tu juga, buat tak. Dalam satu masa buat macam-macam. Tak, aku tak macam tu. Aku memang projek yang aku habiskan satu projek tu. Okey. Faham? So jadi kalau hang buat satu, contoh buat 35 episod, hang dah makan lebih kurang 3 bulan kan. So 3 bulan hang kat situ je. So kalau setiap tu hang buat 3 bulan dah 4 cerita yang boleh buat. Kan? Jadi aku konsisten daripada tu, alhamdulillah. Tak ada, tapi ada dah pasal surut je, tapi untuk keseluruhannya aku dah panggil konsisten lah. Okey. Macam kira lepas pada tu apa watak yang ditawarkan lepas pada membawa ke depan yang hang rasa watak ni setakat hang diberi peluang ni, watak ni hang paling minat watak ni hang paling suka lah yang hang pernah lakonkan ni. Watak dalam cerita apa? Sebagai apa? Sebab banyak kok orang berlakon, bukan sikit daripada kalau nak kira daripada Juvana dululah. Aku sebenarnya tak pernah suka pun karakter apa yang aku buat. Yang ni aku suka nak tahu ni. Orang tak suka. Maksud aku macam sebab aku tak kenal karakter tu kan. Aku kena faham karakter tu kan. Okey. Jadi ada je benda-benda yang dalam karakter tu bukan aku, ataupun aku tak tahu dan aku kena buat je lah. Kan? Jadi aku tak reti buat benda yang aku tak tahu. Okey. Kan? Jadi aku kena ambil tahu. Okey. Jadi bukan semua karakter tu aku suka. Kadang-kadang macam kau mungkin villain tu, aku ada satu karakter, kalau nak kira star lah. Aku buat satu cerita Tanda Kubur kan. Arwah Mariani. Okey. Buat Tanda Kubur, aku jadi anak dia. Aku kena tendang kepala dia masa dia tengah sujud. Tengah sembahyang. Macam mana nak buat? Faham. Jahat sangat ni. Tapi director minta. Hang kena buat. Hang boleh buat style, tapi macam mana hang tak buat? Faham. Dia takut pun sama. Bersalah pun sama. Lepas tu dia tengah sujud ni, tapi Tanda Kubur punya cerita. Hang tak boleh lari. Hang kena buat benda yang teruk. Yalah sebab dah bagi pengajaran tu. So arwah ni pusing kat aku, tak apa nak, ini kita kejar. Aduh. Wah, aku tak pernah terfikir benda ni betul juga. Aku kena dia tengah sujud, kena tendang. Tapi hang letak lah kaki. White dia kena tolak juga sebab ada white. Nampak yang tengah sembahyang. Mana duit? Tang. Memang dah tahu slow, tapi buat like hang tahu hang kena tap dia juga. Ya. So
Aku tak suka buat benda tu. Okey. So tapi dalam cerita orang best gila hang buat. Faham, Kan. faham, faham. So macam tu lah. Okey. Hmm. Tapi biasanya pelakon-pelakon ni depa faham kerjaya depa kan. Cuma kita lah sendiri tu kita akan rasa bersalah tu. Ya, Sebab betul. kita akan rasa macam alamak ni orang tua Ha. kan saja-saja apa aku tak pergi buat macam ni kat luar. Ya, betul. Benda tu aku faham lah. Okey, menarik sebab apa? Ramai orang ingat macam ni. Kepeng, orang ramai ingat hang ni memang jahat kat luar. Contoh, memang orang ingat macam dia ni memang nak haram, memang gila-gila, memang nak hantu. Sebab tu dia berlakon cerita apa pun buat kemah dia jadi gangster ke, dia jadi orang jahat ke, dia jadi apa memang kena lah. Tapi lepas hang dah explain ni, baru aku tahu setiap pelakon tu dia berbeza. Dia berbeza lah cara dan pendekatan dia terhadap pembawaan watak dia di dalam filem ataupun cerita yang dia berlakon tu. Betul. Menarik sebab apa kalau kata kita duk ingat kan semua pelakon pun sama metrik dia, cara dia lebih kurang lah. Dah rupanya boleh-boleh. Hari ni aku baru nampak cara lain. Okey. Contoh. Macam hang kata, macam kita tengok watak apa yang hang bagi hang ah? Watak apa yang bagi hang pula macam aku teringin nak cabar diri aku dengan watak ni tapi aku tak rasa dapat. So sebenarnya aku pula untuk soalan kau ni aku tak ada watak idaman. Okey. Aku tak ada. Hang kira berlakon memang nak berlakon je lah. Aku sebab bagi aku kalau kata ada watak idaman aku dah tahu aku nak buat macam mana kan. Jadi itu kalau aku itu aku lah. Okey. Itu aku bagi aku. Definisi memang penibal lah. Bagi aku lah. Faham. Kalau ada orang dah tahu kalau aku jadi gangster aku akan jadi macam ni aku duduk macam. Nak buat macam mana tu Itu lah. So faham tak? Jadi tak surprise dah lah. Jadi tak maksudnya hang jadi hang lah. Okey. Hang tak jadi karakter. Walaupun bentuk mungkin fit dengan karakter yang nak bawa tapi that's tu hang lah. So hang tak mold dia daripada dia okey watak ni macam ni. Okey hang cari pecahkan dia jadi apa. Tak lah. Hang tak jadi macam tu lah. So bagi aku lah. Okey. Sebab dah tahu lah kalau aku jadi gangster aku dah panjang. Pistol padahal dia orang susah. Aku tak tahu aku nak pakai macam tu juga. Okey. Contoh lah sebab anda tahu ini watak idaman aku gangster tapi faham. Mungkin itu aku yang hang mau punya. Itu sebab tak menepati kriteria mungkin hang buat cerita mungkin hang kaya buat produce hang buat cerita untuk cerita hang nak jadi macam tu. Hang lah. Okey. Itu yang kadang kalau kita tengok yang kadang-kadang watak-watak yang macam tu yang tiba-tiba main. Itu bagi aku tau. Aku tak tahu kan. Itu bagi aku. Aku tak tahu kan. Bagi aku sebab tu aku macam ada watak idaman. Tak ada. Sebab aku nak kenal lah karakter tu. Siapa kan. Itu aku lah. Okey, menarik. Sebab apa? Benda ni pelakon-pelakon ataupun bukan pelakon lah. Bagi aku orang-orang kat luar sana lah yang nak jadi pelakon. Dia kena tahu lah. Nampak dia buat teruk sangat ni ada orang buat relax lah. Macam contoh dia sebelum jadi pelakon lagi dia dah ada structure. Kalau aku jadi pelakon esok ni aku nak jadi pelakon macam ni. Tu gambar yang aku nak ambil macam ni saja. Watak ni macam ni saja. Sebenarnya kalau kita tengok daripada cerita hang tak ada dia rezeki mana mai kalau kata nak cabar diri hang dengan lakonan tu hang try lah. Jadi sebab kalau cakap pasal itu tak juga kadang-kadang aku kalau bila orang offer kan aku tak ada mana dia tak ada mana dahulu contohnya kan kadang-kadang hang buat cerita tu kan hang tak suka buat cerita tu tapi kawan-kawan hang dalam tu kan alamak semua member jom lah okey lah jalan cerita tak kisah kan kadang-kadang cerita tu tak best sangat bukan kawan-kawan hang dalam tu tapi hang nak kerja dengan director ni siap hang ke tepi lah sebab tu hang pergi juga buat. Kadang-kadang cerita tak best, kawan-kawan tak ada, director ada cerita best, orang tak best. Tapi cerita best hang buat juga. Tapi bila semua tak best baru hang fikir payment best tak. So ada kadang-kadang ada payment tu pergi first, kadang-kadang payment tu last. So aku tak ada lah macam sebab aku nak buat karakter tu tak sebab ada banyak benda lain je pertimbangan aku. Faktor-faktor lain jugalah. Menarik. Kira hang punya full time ni kira kerjaya hang full time ni memang berlakon lah. Berlakon lah. Okey. So selain pada tu contohlah macam kita tahu. Pelakon-pelakon ni ada sampai satu tahap dia mesti akan sampai satu tahap dia teringin nak mengarah. Dia nak menghasilkan karya dia sendiri. Macam mana hang sendiri? Hang dah ada karya hang sendiri ke atau looking forward untuk menghasilkan karya hang ke. Mungkin kita tak tahu. Mungkin kat luar sana ni ada funder-funder, mak-mak datin, tan-sri, datuk-datuk yang memang duit banyak. Tak tahu nak buat apa. Dia ni idea bagus yang aku bagi. Kita tak tahu.
Macam hang Ah, sendiri macam mana? aku tahu kapasiti aku kat mana. Ah, Aku rasa aku tak ada bakat dalam mengarah aku rasa. okey. Aku aku banyak je orang kadang-kadang bila cerita aku sebagai pelakon banyak cerita pun aku rasa, "Oh, best cerita kau ni." Kan. Aku rasa kalau aku duduk belakang aku mungkin sebagai pengeluar, itu penerbit lah, Oh, penerbit. kan. Oh. Jadi, Hang kira semua benda hang pilih yang orang tak pilih je. uh, tak bukan sebab, bila, uh, sebab aku bukan dari segi aku faham orang art nak buat apa, Okey. jadi aku rasa aku pun patut mengaturkan. Okey. Tapi orang Faham? art biar dia buat art dia orang. Okey. Faham? Dia kena aku faham. Hmm. Maksudnya orang ni dia main daripada satu, kefahaman yang dia faham macam mana jalan kerja benda ni dan apa Ya. diperlukan. Dan Bukan bagi fit duit saja. dengan konvensional punya, sistem juga. Okey. So, that's why aku rasa aku kena duduk, aku kalau belakang aku lebih kot. Penerbit ah. Hmm. Menarik KP. Hari Hang ni paling top kan? tak ada lah. Tak boleh kata sebab ramai orang yang nak jadi penerbit ni bukan depa nak jadi. Hmm. Depa orang panggil jadi. Sebab apa depa banyak duit. Jadi orang Yeah. panggil dia tak tahu pun, dia tak tahu kepala ekor pun, gambar pun dia tak tengok banyak sangat. Tapi kalau orang tengok dekat, filem school kan, Ha. ada pepatah dia cakap kan, eee, berat penerbit dia tak keluarkan duit dia sendiri untuk menerbitkan sesuatu. Okey. Dia hanya menerbitkan je. Okey. Yang keluarkan duit is funder lah. Hmm. Sebab funder dengan penerbit is two different, Ya. kan, entity kan. Hmm. Jadi itulah, tak perlu ada duit tapi aku tahu lah macam mana nak cari duit. Ya, itu penerbit yang sebenar. Tapi dekat Ya. Malaysia hari ni kita tahu dah. Hmm. Kalau hang tahu dah siapa-siapa jadi penerbit tu, Ya. ah, Hmm. kita boleh imagine dah kalau dia tak ada Alphard ni kira lekeh. Itu je. Hang dah ada dah image tu. Bukan pasal aku fitnah. Ya, Benda ni ya. memang hang dah ada dah image tu dalam kepala hang. Ni jangan duk cerita cerita penerbit lah main MIB. Kita nak berlakon, kita nak bagi karya kita pun tak berapa berani lah. Saya rasa biarlah yang ada resort ke. Ya, Macam betul, tu. betul. Itu ialah benda realiti lah ni. Cantik Epen. Macam hang sendirilah. Macam mana hang menambah ilmu hang dalam dunia lakonan? Sebab apa? Ada setengah orang lain dia memang belajar, dia ada mentor, dia belajar daripada school. Macam hang sendiri macam kita tengok background hang tadi main daripada kolej yang tak ada kena-mengena dengan lakonan. Course hang ambil kan. Macam mana hang sendirilah diri hang tu, hang macam moving forward tu hang keep on menambah ilmu dan pengetahuan hang dalam dunia lakonan ni. Oh, lepas aku faham apa apa konsep lakonan kan. Okey. Aku belajar ni dengan ayah Wan Hafizu. Okey. Jadi, dia ada orang yang ajar aku tentang faham ni, Okey. kan. Jadi aku bila aku dah start tahu apa cara dia, jadi aku punya library aku kena tambah adalah aku kena tengok banyak orang. Okey. So, macam mana aku nak tambah library aku adalah tengok orang lah, Mhm. jumpa orang and berhati orang lah. Dan kau kena update kan, kau kena faham orang. Contohnya kau tak boleh, uh, judge orang. Okey. Kau kena pandang everything yang jadi tu is plain. Okey. Cannot left, right. Kau kena tengok plain. Tapi kau tahu betul dia apa, salahnya apa. Bukannya kerana orang cakap yang ni, orang banyak pihak kan cakap dia salah, kau pun nak salah juga. Tak, bukan tu, kau tahu betulnya apa. So, aku rasa itu yang library yang aku kena tambah lah. Okey. Hmm. So kira hang banyak Macam observe aku kenal Hang lah. Hang Ah. pun satu library aku juga kan. Ah, Betul. Aku memang tengok aku punya podcast ni. Ya, aku tengok. Aku tengok aku punya podcast, bukan podcast yang secara podcast je, podcast yang Hang masuk. Itu library aku juga. So, Okey. ada ke orang technically fikir lebih kurang sama apa. So, macam kat sini lah dengan kau. Betul. Sebab apa aku pula contoh okay, bang. Sebab bagi aku bila aku sembang hang itu waktu kami shoot dalam filem 5,000. 5,000. Nanti akan main lah benda yang anda tu. Waktu tu ya bang. Aku pula rasa macam satu aku boleh rasa sebab satu umur kita sama. Lepas tu pula benda yang hang cakap tu dan benda yang hang observe tu benda yang aku juga tengok dan juga aku peduli. Macam ada orang tak peduli benda ni. Jadi aku rasa macam aku ingat kan, bagus lah sebab kebanyakan artis ataupun pelakon dia ada struktur fikiran yang lebih kurang sama. Yang macam, mereka ada lah benda yang mereka nak buat. Yang jadi kaya, jadi top apa semua tu. Tapi, bila aku sembang macam,
Dia ni betul-betul macam aku lah yang main nak berlakon yang short-short yang main belajak-belajak. Lepas tu dia buat je lah benda tu. So bila dekat situ ya aku rasa macam, "Weh dok, hang punya apa benda yang hang lalui ni kena dikongsikan lah." Sebab depa orang luar, dia bila kita tak dipanggil untuk bercerita menjadi diri kita, orang akan macam hang kata tadi lah, kita akan always judge orang. Kita ada perception pada orang. Kita ada orang kata first expression dekat orang tu. Kita tengok-tengok pakai ni, kita try ada idea tu. Apabila aku bawa orang lah, kawan-kawan aku lah yang main kat sini. Bila aku sembang, depa aku rasa depa unik. Depa ada barang lain ni, depa boleh nak bagi tahu tu tak pergi cerita hang dengan parameter suara macam mana pula depa rakyat jelata tak tahu. So dah kata benda-benda macam ni bagi aku menarik sebab apa? Orang-orang kat luar sana pun boleh ambil iktibar sedikit sebanyak daripada apa yang hang belajar melalui dunia lakonan. Sebab hang bukan main daripada orang yang betul-betul berada di dalam kelas lakonan ke apa semua. Tapi alhamdulillah sampai hari ni masih lagi orang panggil berlakon. Okey, dalam dunia lakonan ni lah, siapa yang hang melihat figura ni, kira hang minat berlakon ni. Pelakon ni kira lakonan dia dari segi cara dia membawa diri dia ataupun ni kira bagi hang personal lah, personal. Yang hang boleh jadikan contoh ke bagi hang dia ni aku minat dia cara dia ni. Aku kalau pelakon Malaysia ada few sebenarnya banyak kan sebab aku dah pernah kerja sama, aku tengok kerja diorang bukan hasilnya bila depan kamera tau. Okey. Apa yang aku bila aku nak idolakan tu, aku akan tengok kerja sebelum kamera, Okey. lepas kamera hasilnya apa. Okey. So contohnya macam macam Bron Okey, Bron Pelaris. Bron Pelaris. Beto kan. Beto Amirul Effendi. Amirul Effendi. My friend. Ramai lagi. Zairil. But yang Wan Nafsu. Okey, ni. So orang-orang macam ni lah. So aku ni antara orang-orang yang selalu aku looking forward lah. Macam like orang punya kembangan kan. Okey. Si orang-orang ni lah. Sebab orang-orang yang hang sebut ni pula, orang-orang kat luar sana pun bersetuju. Sebab mereka tengok hasil kerja mereka ni. Sebab apa? Mungkin setengah orang memandang rupa. Memandang rupa ni lah sebagai benda utama. Macam hang kata tadi lah. Habis tu kalau semua orang nak jadi handsome, semua orang nak jadi hero, siapa nak jadi buruk dan juga siapa nak jadi orang jahat? Betul tak? Takkan orang jahat pun handsome dengan jambu. Orang nampak yang tu masalah jadi ni. Bagi pendapat hang sendirilah. Macam hang dah tengok dah perjalanan industri filem kita. Apa hang rasa lah? Apa hang rasa sebagai seorang pelakon? Penambahbaikan lah sikit. Mungkin daripada mata hang lah. Yang hang rasa yang ni mungkin kita dah abaikan. Ataupun kita tak peduli lama dah. Tapi kita boleh peduli sikit kot. Macam cakap pasal sistem sistem sebenarnya sistem ni kita ada universiti kan. Universiti yang mengajar filem kan. Okey. Jadi aku rasa lah sepatutnya macam mana nak buat filem dah ada buku lah. Okey. Betul. Hang rasa betul tak? Betul. Dia dah ada universiti. Tapi kalau abang belajar apa kan? Betul. So sistem tak ni kita lain sikit. Okey. Dia ibarat macam ni lah. Hang nak masak nasi goreng yang sedap. Kan? Kena nasi banyak ni, air banyak ni, udang banyak ni, garam banyak ni. So hang baru dapat makanan yang sedap ni. Okay? Tapi filem kita dia nak rasa yang sama. Tapi ni tak payah. Ni tak payah. Udang tak payah. Ini kurang sikit ni. Ni tak payah. Ni lagi tak payah. Yang ni aku angkat. Tapi kita nak nampak macam tu juga tau. So benda-benda tu lah yang buat yang kita kenapa kat belakang je mungkin kan. Sebab apa? Kalau kita nak tengok lah, kita tu sampai tengok jauh. Kita kena terima realiti ni. Yang mana kalau kita nak tengok pun negara seberang. Kata kita ambil Indonesia, tak payah jauh. Kualiti filem tu ramai orang akan kata lah sebab mereka punya restriction pula jenis tak kisah sangat. Kalau isu-isu yang sensitif ke apa pun mereka tak kisah sangat. Bogey-bogey ke apa ni mereka okey. Akan tetapi bagi aku kita jangan pandang daripada benda tu. Kita pandang dari segi kualiti filem mereka ni. Yang dah boleh juga meletakkan filem-filem mereka sebaris dengan siri-siri luar negara. Filem-filem luar negara. Kita
kita macam hang kata tadi, kita lack of filem-filem macam ni. Filem kita bukan tak ada yang level sampai ke luar negara, level boleh bertanding ke luar negara. Tapi sikitlah dia punya ni sebab hang macam hang sendiri tengok apabila filem masuk dalam wayang. Tak ada seminggu Assalamualaikum. Yang ni pun masalah juga, Kepeng. Betul. Masuk seminggu. Kena pergi lawan dengan Avengers kepala bapak apa semua. Seminggu Assalamualaikum. Macam hang sendiri, macam mana hang memandang isu ni? Sebab hang seorang pelakon. Sebab, yalah, hang macam hang kata tadi, 3 bulan tu. Nak menghasilkan karya ni hang, tu hang seorang. Tak usah kira lagi kru production, runner, kepala bapak, semua orang. Satu tim ni. Berkorban masa, tenaga, anak bini tinggal, tanggungjawab kepala bapak apa semua nak menghasilkan karya ni. Tak tahu tu seminggu, 2 minggu dalam wayang. Berdemam. Film macam tu. Hang sendiri macam mana? Bagi aku benda tu kena mula dari awal lah. Maksudnya dari proses awal tu lah sebenarnya kau nak benda ni pergi ke mana. Okey. Contoh lah. Mungkin Rosgi ubat gigi kan. Dia nak buat perisa kayu sugi. Adakah hang rasa dia cuma kita try kayu sugi, kalau jadi atau tak jadi kita tutup lah. Dia buat R&D dulu. Buat kajian lah. R&D bagi tengok. So Test bila dah okey, betul market ada, baru jual. So filem kita buat dah proses lah. Kita kena treat filem tu as produk. Kan? Produk ni untuk siapa? Kan? Untuk golongan mana? Jangan kata industri kita besar kalau kata kita fikir besar. Kita Melayu saja ada, kata dalam Melayu 60% kan. Golongan kita target contohnya rempit. Rempit tu hanya like 0.5% daripada keseluruhan Melayu. Siapa yang kecilkan market tu? Bukan yang buat cerita untuk seluruh Melayu. Faham. Boleh cakap lagi untuk capture race lain lagi. Untuk tengok cerita kita. Tapi untuk capture Melayu pun untuk kelompok tu je. Okey. Itu yang fikir. Orang tak boleh fikir yang urban tak tengok. Tapi sekarang ni nak cerita macam tu pun, cerita yang paling laku kat panggung sekarang ni almost 100 juta adalah cerita Melayu. Betul. Jadi maksudnya kapasiti orang Melayu nak pergi tengok panggung ada aja. Kalau cerita-cerita boleh macam ni. Boleh timbulkan benda-benda macam ni. Dalam macam cerita Mak Kilau. So hang kena buat menghasilkan cerita. Sekarang ni kalau hang cerita tak pun, hang pun tak yakin sangat pasal hang buat, tak tahulah nak U ke, nak 16 ke, nak 18 ke. Itu pun hang tak sure. Macam mana hang nak tahu siapa yang tengok cerita hang ni? Faham. Betul, hang tak tengok, hang marah. Hang tak tahu. Orang tak tahu. Itu siapa cerita ni? Faham. Market hang punya team marketing kita tahu cerita ni cerita apa. Golongan mana, target siapa. Kalau itu semua tak buat, lepas tu tak laku, orang nak marah siapa? Betul. Orang faham tak? Faham, aku faham. Hang kena treat filem ni as a product lah. Macam mana hang jual produk, macam mana itu macam itu lah marketing dia juga. Bagi aku lah. Kalau aku boleh pandai cakap itu aku punya fikir. Tapi tak apa sebab apa contoh. Orang akan pelik kan sebab contoh. Dia ni pelakon macam mana dia boleh fikir mentor ni. Tapi betul, aku pula rasa betul sebab apa? Kalau kata kita tak tahu market kita, target audience. Target audience hang tak tahu. Macam mana hang buat barang apa hang berniaga hang tak tahu target audience? Betul lah cakap industri kita besar. Tapi kalau hang target keseluruhan Melayu, hang boleh dapat banyak kot. Mungkin dia pula rasa nasib-nasib lah kok ramai orang tengok. Bagi tahu. Tapi tak, hang cuba buat cerita benda yang memang untuk, contohnya kalau cerita Melayu memang keseluruhan Melayu. Okey. Bukan ada kelompok-kelompok saja. Tertentu. Ini untuk geng kereta je. Geng kereta berapa banyak. Diorang adalah persatuan kelab ke apa, tapi diorang tak banyak lah. Ya. Dan mereka pun tak tengok wayang sangat. Dia masih keluar di Netflix. Faham tak? Faham. Jadi benda-benda tu kena tahu daripada awal. Ya. Ataupun kena buat satu barang yang macam like, orang lain tengok, orang lain memang suka. Memang tak pernah tengok. So ada juga macam contohnya polis Evo. Orang tengok cerita barang baru. Orang nak tengok. Jadi lah cerita tu. Faham. Faham tak? So kalau hang tak boleh bagi benda satu yang wow, apa tu hang boleh bagi benda yang biasa je macam orang lain cerita. Hang nak banyak benda tu orang terima susah juga lah. Sebab hang pun tak tahu nak tolakkan siapa. You tu aja kadang-kadang banyak aku belakang bila dah edit kan.
Alah, nak U ke, nak 16 ke, nak 18, 18 apa, PL ke apa, itu pun dah risau, kita nak U banyak sikit. So, itu Faham, pun hang tak sure macam mana? faham, faham. Lain lah Kepeng. Lepas pada podcast ni orang akan memandang hang daripada sisi yang berbeza. Siap-siap dia nanti panggil hang, ambil otak hang, simpan dalam Tak tabung adalah, uji. aku tak buat benda lain. Ya, ya, ya. Aku memang berlakon je. Ada orang cakap kau tak buat bisnes, tak Ha, tak. ha. Aku berlakon je. Jadi bila berlakon je, takkan aku tak boleh tahu pasal benda-benda ni Faham, kan. faham. Jadi this is what happen lah. Hmm. Ha. Tak apa, bagus. Kita kena ada satu orang juga yang memikir daripada perspektif dan sudut berbeza. Hmm. Sebab kalau kita semua orang main bagi idea yang sama pun tak guna. Yang ni Ah. lah bezanya menjadi seorang yang berfikir. Itu je. Sebab banyak mungkin orang buat filem cakap kita buat filem ni macam gamble. Ha, 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 ha. Kalau untung jadi salah lah kita punya industri ni haram lah. Ha. Dalam benda judi. So dia kata macam hang tak boleh marah Jadi jadi tak jadi tak jadi. kalau kata Tak judi, boleh lah. kalau kalah tak boleh marah. Tak boleh lah. Sebab judi. Tak boleh lah. Faham, faham, Tahu faham. tak? Hang kena tahu lah time Ha. hang keluar. Contohnya sebab Hollywood kan. Benda-benda yang mungkin kita boleh belajar di sana adalah diorang dah tahu dah, diorang keluar Avengers berapa diorang akan dapat balik. Okey. Kan, diorang macam mana produksi diorang, studio diorang dapat berapa, merchandise diorang dah kira dah. Okey. Berapa bajet kita boleh keluarkan. So, mungkin Spiderman ada 8 skrip Spiderman. Mana hang nak pilih? Fikir. Ini kot yang ini yang kena sesuai dengan orang nak sekarang. So, diorang ada option. Jadi, kita ini ada, ini je. Okey, untuk siapa? Untuk golongan ni lah. So, golongan ni je lah. Itu pun bukan semua golongan tu nak pergi je. So, bukan, aku tak boleh salahkan audience. Tapi kalau kata barang tu baik kan, orang yang tak tahu pun orang pergi tengok juga. Menarik. Lepas ni aku banyak lagi benda lah yang membuka aku punya pandangan dan juga perspektif terhadap dunia perfilman Malaysia ni. Bagus. Dan kita perlukan orang-orang macam hang. At least berkongsi. Yang ni pendapat. Ini pendapat individu. Kita tak kata siapa salah. Betul. Kita bukan main nak mengajak. Kita bukan nak main kata dia tu tak betul, dia tak betul. Tak. Ini pendapat. Pendapat ni sembang. Kita sembang kedai kopi. Ni kan sebab aku orang yang tak belajar punya pendapat. Kalau yang tu apa offender abang teruk abang memang teruk tu orang paling Jadi Kepeng, kita berhenti sat dulu. Boleh. Kita rehat seketika. Kita sambung semula dalam Sera Podcast di babak yang kedua selepas ini. Tahu weh. Halo, hai. Kita jumpa lagi dalam babak yang kedua. Masih lagi bersama dengan Syazwan Zulkifli. Ya. Allah. Persalinan baru. Kunti tak lari tak apa. Okay. Yang ni tak apa. Ini tak ada orang jaga kunti. Okay. Yang ni barang kedai kopi sejuk pakai jaket. Ada macam tu lah. Right. Okey. Kepeng, ada satu benda yang orang tak tahu selain daripada hang menjadi pelakon. Ada satu bakat yang terpendam yang orang tak tahu. Yang kira waktu tu aku bila tahu tu aku pun agak terkejut juga. Aku rasa macam rugi tak meneruskan kerjaya ini. Jadi untuk mengetahui anda, satu masa dulu, Kepeng merupakan seorang pemain bola sepak. Ya, betul. Kira yang ni memang kira rakan-rakan yang main sekali tahulah. Tapi di waktu itu, di waktu kira sekolah tu lah, hang dilihat bakal menjadi pemain negara dah waktu tu. Ya, betul. Jadi macam mana? Hang boleh ceritakan sikit ke pelibatan hang dalam dunia bola sepak ni? Sebenarnya jadi pemain bola sepak ni adalah the only cita-cita aku masa aku kecil. Okey. Aku tak ada cerita nak jadi doktor ke apa, tak ada. Aku nak jadi pemain bola sepak. Itu cita-cita hang? Okey. Jadi aku mula main dengan sekolah dulu. Okey. Sekolah aku KL kan. Tiba-tiba aku tak tahu pun macam sekolah rendah ni ada boleh wakil KL ke. Aku tak tahu. Okey. Sebab mungkin sekolah aku sebelumnya asyik kalah ke apa kan. Saya tak tahu ada benda tu. Jadi tahun tu aku dipanggil lah dengan ada seorang budak sekolah aku, 2 orang pemilihan Kuala Lumpur. Wow. Kan? Dia KL. Jadi aku start dari situ aku main KL.
Dan aku asalnya aku nak pergi ke sekolah akademi bola sepak Kuala Lumpur lah. Lepas tu Okey. sekolah konkret Okey. dekat Ceras. Tapi tahun aku masuk form 1 tu akademi tutup. Okey. Jadi diorang ada sekolah projek je. Jadi sekolah projek ada 2 untuk bola sepak. Masa tu ada kat sekolah VI dengan sekolah Raja Abdullah. Okey. Jadi kawan-kawan aku yang main under 12 dengan aku KL masa tu macam 9 orang dekat Raja Abdullah tu. Aku seorang je kat VI. Dan aku main untuk VI lah. Jadi dari VI tu aku pernah ikut pernah main untuk under 14 Malaysia kat masa tu. Uh, aku main untuk KL konsisten lah sampai under 15. And then under 16 aku terpilih masuk Bukit Jalil. Okey. Tapi hari aku nak pindah sekolah tu at the moment aku keluar daripada bilik cikgu Ham aku, aku cakap bapak aku, "Abah, tak jadi abah." So Hari hang nak pindah sekolah? so aku masa dah terpilih dah masuk Bukit Jalil. Okey. Sebab masa tu Bukit Jalil ambil bola sepak under 16 je. Okey. Jadi aku dah terpilih dah. Cuma nak tunggu surat je. Jadi Okey. aku kena sekolah kat VI dulu. Okey. Teruskan sekolah aku. Jadi aku pun ambil lah jurusan yang aku tahu aku main lukisan kejuruteraan. Aku ambil lulusan Israel ke? Elok sikit. Ya, LK. ya, aku itu bukan bidang aku tapi sebab aku tahu Ada aku dah sesikuti. aku dah pergi Bukit Jalil, aku dah pergi Bukit Jalil. Jadi aku ambil lukisan kejuruteraan. So aku ambil je. Jadi aku dah 3 bulan aku sempat sekolah kat dia 3 bulan lepas masa form 4. Lepas tu barulah Bukit Jalil punya surat keluar. Okey. Dan bapak aku barang aku semua dalam kereta lah. Pergi sekolah dah minta pergi kelas, tak ada telefon. Kan last kan tu kan nanti jumpa lagi lah cik kan. Dah pakai baju biasa lah. Bapak aku dah masuk bilik Ham dah minta surat tangan kan. Dah nak pergi kereta lah. Dah masuk kereta lah. Dalam kereta tu aku cakap bapak aku. Aku rasa tu risau bapak aku. Bang kau ni kan. Aku risau masa. Tapi bapak aku tak marah tu. Bapak aku cakap kau betul ni kau tak nak masuk ni. Tak jadi lah kan. So bapak aku call ikut lah Bukit Jalil. Aku cakap aku tak masuk Bukit Jalil. Jadi aku stay kat VI lah. Dan aku start lah. Aku masuk lukisan kejuruteraan. Aku apa ni? Okey apa? Hang kena tahu masa SPM. Orang bawa apa bawa pembaris lukisan kejuruteraan. Orang bawa apa pembaris roaring kan. 3 segi kan. T-square semua tu Aku masa SPM aku bawa pembaris panjang ni kan. Paling arkitek Paling arkitek ini boleh cogak ni kan. So bawa pembaris panjang ni lah. So hang boleh je macam masa SPM tu hang nak tengok dia tengah lukis segitiga. Tapi belum tentu betul. Betul Sebab dia ada ukuran. Ada ukuran dia semua. So lukisan kejuruteraan aku 15 minit hang boleh pergi keluar kan bagi toilet 15 minit kan. So bila ada orang angkat tangan dia nak pergi toilet kan. Aku buka lukisan tengah aku nyanyi. Bulat kecil, bulat yang besar, sayang mama, sayang papa, sayang semuanya. Aku angkat tangan, aku hantar. Itu je hang punya lukisan Itu kejuruteraan. adalah jawapan SPM aku masa Lukisan kejuruteraan. kejuruteraan. Kreatif. Dan masa ambil result SPM aku cakap dengan orang pejabat aku. Apa pasal ni? Asal ambil aku marah dia. Asal 10 subjek daripada 9 je ni. Orang pejabat tu sambil dengan foto state. Yang fail tak masuk. So lukisan kejuruteraan aku yang fail tu. Itulah lukisan kejuruteraan aku fail. Kau ML lepas? ML lepas. Oh dah cari. Aku ML tak ada dalam ni. Tak ada dalam CJ. Lepas. So itu tapi tak kredit lah. Tapi macam mana hang boleh berhenti main bola sepak tu? Aku main sampai last aku main is under 19. Masa tu okey. Sampai habis sekolah lah. Sampai habis aku main under 19. Jadi masa tu bila 19 aku macam semua orang belajar kan. Jadi masa tu mungkin sistem kat JLFA masa tu tahun 19 macam masih open kan. Masa tu aku terus pull out lah. Aku selalu belajar. Okey. Sebab tapi tu kan cita-cita hang satu masa dulu tu. Betul. Tapi masa tu
aku dicontohin macam ni, bila hang belajar, bila hang daripada sekolah projek, hang sepatutnya bila hang nak pergi ke atas kan, hang dah ada data dah. Ni kan. Tak hang open macam hang tak tahu siapa aku pun. Okey, kena Tak struggle ada balik. development ni apa yang hang lalu ni apa? Apa guna dia? Apa laluan dia ni Ha. kan. So okey tak apa, hang fight kat situ. Tapi kejujurannya macam masa tu aku rasa tak worth it lah kan. Aku rasa macam like, aku rasa dah cukup lah, dah sampai masanya kot aku tak main dah. So tak main lah. Okey. It's upset aku so tapi but aku tak menyesal lah aku berhenti main bola pun. Okey. Contoh kalau kata diberi peluang diberi peluang, orang nak panggil hang main bola balik ke, syok-syok ke apa, hang pergi main balik tak? Hang pernah tengok ni Ronaldo Nazario de Lima yang tu yang nombor Brazil nombor 9 tu. Okey. Hang tengok dia main? Macam tu lah berat dia. Tapi boleh main lah. Boleh main lah. Boleh lah. Ah. Charity apa boleh lah. Dia kalau macam kat sekolah aku dah kategori veteran lah. Veteran veteran lah. Dah kira waktu hari guru panggil daripada main-main lah kan. Yang masuk lagi 3-4 minit dah lah jalan dah. Ya, apa lari 2 kali dah minta tukar. Minta tukar. Buat ejek. Okey. Tapi menarik sebab mungkin orang tak tahu benda ni. Sebab apa? Daripada seorang pemain bola sepak menjadi seorang pelakon hari ni. Macam contoh, apa projek terbaru? Orang nak tahu juga contoh. Macam hang kata, alhamdulillah hang punya lakonan ni, tawaran berlakon ni dapat secara konsisten. Maksudnya ada lah kan. Okey. Yang terbaru hang tengah mengusahakan apa? Orang nak tahu ke? Sekarang ni aku tengah usahakan sekarang ni tengah dalam syuting sekarang ni cerita filem Orang Perang. Okey. So lepas tu nanti aku dah kena prep juga untuk Budak Baris 2. So itu yang aku tahu. Budak Baris 2 dia nak pakai orang hak mati tak? Aku mungkin ada nanti aku tanya. Okey, Budak Baris. Tapi kalau aku mati yang lain sikit lah. Takkan mati macam tu je. Lain macam sikit mati dia. Dia mesti putih 2. Tapi boleh bercakap lagi. Ya memang pelik Pelik tak saja. Aku sebab bagi aku contoh. Aku tengok Black Brothers tu, bagi aku suka lakonan sebab bagi aku macam kalau contoh kalau kata ada satu brother ni yang melalui kehidupan macam ni, lepas tu dia pula orang yang bermasalah macam ni. Macam inilah dia akan nampak rupa dia. Jadi aku boleh relate dengan karakter tu macam kalau kata karakter tu macam inilah rupa dia, orang yang lebih kurang tu. Dan aku ada tanya kat beberapa orang contoh aku cakap Ijat kena hang macam rasa macam mana Ijat tu bagus aku suka dia jadi Jackie. Sebab bagi aku ada impact walaupun contoh dalam Black Brothers tu semua orang akan tengok hak pakai coat maksudnya yang pakai blazer ni yang jadi gangster lah. Hang bukan gangster pun contoh tu hang kira buat kacau dengan orang. Tapi okey lah. Sebab apa bagi aku pentingnya setiap orang tu dia tahu watak-watak dia sendiri. Bagi aku lah yang tak tahu apa ni. Sebab apa contoh ada orang dia tak menghargai watak kecil. Macam mana pendapat hang? Orang tu tak menghargai watak. Siapa orang tu siapa? Maksudnya pelakon apabila dia dapat watak kecil bagi dia watak ni kira apalah sangat pun tak ada apa-apa impact sangat pun pada keseluruhan cerita ni. Tapi macam mana hang memandang cerita ni? Sebab bagi setengah orang, watak kecil pun kita kena buat sungguh-sungguh macam hang katalah hang kena memahami akan watak tu. Jadi orang yang nak memahami watak tu, watak kecil ke watak besar, dia peduli lah sebab dia nak kena faham. Tapi macam mana bagi orang yang hang rasa macam watak kecil sebenarnya tak payah tak bagi impact apa-apa pun pada filem ni ataupun cerita ni bagi aku okey macam ni. Kalau watak supporting kan masuk hang ni. Okey, ya. Watak supporting kan. Watak supporting ni bagi aku benda sangat penting. Okey. Sebab apa tu support? Okey. Angkat kan. Okey. Tampung kan. Okey. So tampung atau angkat siapa? Hero ni. Okey. Hero adalah watak yang tak perlu buat apa-apa. Okey. Betul. Yang perlu support nampak hero adalah supporting ni lah. Betul lah. Betul kan? Depa lah kena buat apa-apa tu bagi jadi nampak hero. Okey. Jadi tugas hang bukan hang kena apa yang hang kena buat adalah hang kena make sure that apa yang hang buat hero hang kata angkat nanti. Okey. Bukan hang tu kalut jadi hero. Bukan bukan tu. Kan tu yang depa silap bukan tu mungkin nak menonjol kan. Bagi aku tak jujur lah. Tapi aku rasa director akan
Akan nampak pun. Biasanya akan nampak benda tu Ah. kan. Sama ada benda tu works on picture tu atau tak Mhm. sure lah. Tapi but Okey. aku rasa aku tak pernah fikir untuk Overcome, overcome aku punya pairing apa kan. mhm. Kau truthful dengan karakter tu je kalau kau faham. Macam contohnya All Brothers aku tanya tak aku macam terkejut lah. Ha. Kenapa orang suka Jackie ni? Ha, ha. Sebab apa-apa yang hang gelak dekat dalam cerita tu, orang gelak dalam cerita tu, Ha. masa set orang tak gelak pun. Okey. Tak ada siapa pun yang gelak. Okey, okey, Faham okey. tak? Dengan kita ada yang scene macam contoh, kita tengah rushing kan macam Ha. like okay kan. Tapi ada option benda tu macam contoh awuk-awuk tu kan. Yang Kan? anjing tu, ah. Itu bukan option, itu bukan pilihan aku. Ha. Itu tiba-tiba Syafiq kata, "Oi, Kepeng boleh tak tambah?" Macam that. Ha. So itu ada option, ada baik tuan, ada yang ada au, Ha. ada au, Ha. ada so pilihan dia yang tu. Okey. So mungkin works dengan scene tu. So Okey. aku aku bersyukur lah. Okey. Technically aku bersyukur. Tapi but technically aku tak pernah terfikir pun karakter tu kan selawak itu sebab itu dah editing punya magic lah. Kan. Ah. Tapi kalau kau tanya aku, apa yang aku tahu, aku dikontrol. Okey. Masa buat Black Brothers tu, aku tak free. Okey, Apa okey, saja yang okey. keluar pada mulut aku, pergerakan aku adalah kontrol. Okey. Bukannya aku tiba-tiba macam aku nak buat lawak, pilihan aku sendiri. Tak. Okey, okey. Kira-kira tiba-tiba hang berkarya sendiri. Tak, Okey, okey, tak. okey, Semua tu okey. on script and benda tu aku dah training masa sebelum syuting. So, Okey. bu mudahnya ada masa Black Brothers ni, masa aku masuk set, aku bukan nak cari lagi lah. Okey. Aku masuk set je, aku dah tahu, ini lah dia. Faham tak? Sebab apa? Ah. Sebab aku dah lock benda tu masa training. Dan Okey. bila dah lock, kita orang training macam buat teater lah. Ah. Kan kau training. Jadi bila stage kau berlakon kau balik lah. So Okey. that's it, apa macam mana aku buat masa Black Brothers lah. Okey. Lain lah dengan apa yang sebab tu juga main peranan juga proses editing, proses-proses selepas daripada Ya, syuting ni betul. semua sangat main peranan sebab apa? Hmm. Contoh, kalau kata kita ambil orang yang alah-balai, Hmm. yang buat kerja lebih kurang kan. Hmm. Mungkin hasil dia tak se bagi impact macam tu Hmm. atau mungkin dia lebih kurang saja ke. Macam apabila hang cerita sendiri ni, baru kita nampak macam hang sendiri rasa macam ni, tapi Hmm. orang nampak macam ni. Hmm. Inilah yang benda yang kita tak tahu sebab kita kena tanya pelakon ni lah sebab dia yang lalu. Okey. Macam kita dah tahu dah upcoming ni hang ada cerita-cerita yang duk main ni macam mana penerimaan orang terhadap Blood Brothers ni. Kita tengok watak Jackie ni memang orang sukalah. Sebab itulah dia dah boleh menghasilkan Blood Brothers yang kedua. Pendapat hang tentang orang duk memberi kritikan dan tomahan tentang filem gangster. Wah. Tengok dari sisi apa lah. Okey. Tomahan tu kan. Kalau dari segi filem, kita tengok juga ujarnya apa kan. Kalau kata kualiti tu lain cerita lah. Maksudnya macam idea of cerita gangster tu. Sebenarnya tak ada satu cerita gangster pun aku rasa yang nak tunjuk gangster tu. Jadilah gangster Sebab situ. kita buat cerita benda yang arts kan. Okey. Kita buat cerita yang seni kan. Jadi luaran dan dalam tu, dalam frame tu nampak. Kau buat jahat, kau style lah. Tapi ujungnya kau hilang itu, hilang ini. Tapi kau dapat yang style tu je. Okey. Yang hilang itu tu kau tak nak nampak. So, tak ada cerita gangster pun yang aku rasa yang ajar kau jadi gangster. Okey. Kita tunjuk style dan gangster, nak tunjuk make believe yang kau percaya yang kita gangster. Okey. Itu je. Bukannya kita nak suruh tiru gaya ni. Bukan, tak. Kita nak make believe je kau percaya yang kita gangster. Kalau kita main pistol, tempus-tempus macam mana. So tak make believe kan kau penjual pistol. So kita kena belajar. So bukan nak suruh kau belajar jadi sampai macam tu. Macam tu tak. So like aku rasa penonton dia kena aku rasa sekarang pun banyak dah penonton dah makin bijak sekarang sebab kita ada OTT yang lebih terbuka sekarang untuk orang terima benda-benda yang lebih outside the box sikit ataupun yang lebih terbuka sikit kan. Jadi aku rasa penonton dah makin pandai sekarang lah. Okey, sebab apa? Ialah sebab kita tengok ramai orang hanya kecam ataupun kritik tanpa memberi solusi. Dia contoh. Iyalah lah ni hampa kata banyak sangat cerita gangster. Tapi hampa nak cerita apa? Cerita macam mana? Benda-benda ni semua tak boleh lah nak tengok salah aja sebab apa? Bagi aku pula sebagai penghasil filem, kita mesti tengok juga apa market punya
yang digemari. Cara cerita yang macam mana yang biasa jadi. Macam hang kata tadi ya. Tapi kalau hang fikir balik kan, Ha, macam hang tengok Star Wars kan, ha. Saber tu kan, Okey, tahun lightsaber. main tu tahun 70-an kan. Ha, Sekarang ada kan benda tu kan? ada, ha. Dah ada kan? Ha, Jadi bagi aku, okey, filem dia jadi benda yang jadi translator pada orang lain. Bila okey. kau tahu bila hang tengok dalam filem tu tengok kereta terbang, sekarang hang kena buat cerita, hang dah buat betul-betul dah kereta terbang kena boleh terbang. Sebab apa? Dalam filem dah ada kereta terbang. Okey, okey, Betul. okey. So, uh, hang bukan kena bagi apa yang orang nak. Okey. Hang kena make sure that apa yang hang bagi orang nak. Bukan Ah. bagi apa yang orang bukan full kalau cerita hantu semua orang bagi cerita hantu je. Okey, Tak jadi lah. okey, Hang kena make sure that apa yang hang bagi orang nak. okey. Apa dia. So itu yang kena cerita-cerita sebab dalam film school hang kan belajar Okey. pasal diagram lah, pasal like mood cerita, ada Ha, 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 semua tu ha. ada. Ha, Counting dia. Dah ada counting dia. okey. Berapa editing dia. Climax kat mana tu apa semua. Dah Ha, dah ha. ada dah kira counting. So benda tu kadang hang kira hang kena buat cerita pasal benda yang ikut benda-benda tu, dapatlah cerita tu. Tapi Ha, sekarang ni hang macam buat ikut hang. okey. Hang tak bukan semua benda hang kena hang tak boleh bagi orang apa yang orang nak. Kita sebagai seni, Okey. kita kena bagi orang yang make sure kat orang nak. Ha. Dulu M. Nasir bagi lagu, dia tak tanya pun, hang nak lagu-lagu Melayu tak? Ah, Dia bagi je. Orang jadi suka. okey. So, filem kena jadi macam tu juga lah. Okey. Itu bagi aku lah. Bukan macam like, sekarang hantu, semua bagi hantu. Ha, Gangster, semua bagi gangster. ha. Tak ada variety lain lah. Betul, betul, betul. Sebab Hmm. semua orang memberikan colour yang sama. Hmm. Sebab apa? Betul, sebab macam kita tengok sebelum-sebelum ni, benda ni lah yang berlaku. Yang macam bila Hmm. musim gamak hantu. Semua pakat gamak hantu. Hmm. Tapi macam hang kata lah, mungkin dah sampai satu masa yang, ya betul kita perlu mengambil risiko untuk buat satu benda yang lain. Akan tetapi apa yang macam sampai orang mau tu lah. Hmm. Yang macam hang kata tu lah. Yang sampai, kalau tidak, Hmm. risiko dia ambil untuk sia-sia lah. Macam hang kata, main judi tadi lah. Tikam. Jadi Ya. tak jadi. Ya, Abang betul. tak boleh Ya. sebab hang tak tahu apa yang betul-betul yang hang boleh bagi sampai orang boleh mau barang ni. Hmm. Menarik. Nanti depa akan curi idea hang ni. Aku tak kisah kalau benda tu jadi macam tu. Dia sepatutnya jadi patut daripada segi skrip lah. Segi Faham, skrip faham, hang kena bagi dekat marketer hang lah. Okey. Hang rasa filem ni boleh jual tak? Marketer kata, kita berani mau ambil. Sekarang kita dah siap dulu, Okey. baru bagi kat Baru marketer. pitch jual tanya siapa Baru nak beli. marketer, nak tak? Jadi marketer. So, kita KPI untuk marketer apa? Tak ada, asalkan hang boleh deliver, hang boleh buat jadi boleh antara jadi antara hang dengan panggung. Mhm. Jadilah. Okey. So, tak ada KPI pun, Betul. kan? So benda-benda ni yang berlaku di belakang tabir aku tak tahulah sebab kita bukan pelakon. Macam contoh aku tak melalui hari-hari kan. Jadi kita tak tahu, kita tak nampak senario benda ni betul-betul. Tu je. Sebab Mungkin orang rasa filem ni macam main-main lah. ya, sebab contoh bila hang contoh macam ni contoh Hmm. bila hang cerita sebanyak ni benda hang fikir, aku terus rasa macam weh, sebenarnya serius benda berlaku ni macam Hmm. dia memang betul-betul yang aku nak buat betul-betul, kalau tidak jangan buat Sebab Hmm. apa? Ada ramai orang yang aku nampak Hmm. mengambil kesempatan dan juga tak sungguh-sungguh di atas tugas dan tanggungjawab dia. Yang aku nampak lah. Mungkin tapi M+ macam like masih guna teori lama lah, Ya. kan? Sebab sekarang sebab filem evolve kan. Dulu orang pakai kamera besar, Kena bawa filem tu, sekarang dah pakai tape, digital dah pakai digital kan. Ha. So sekarang kamera makin kecil. So makin evolve kan. Sekarang panggung pun sekarang nak entertain orang macam mana? Sekarang dah ada 3D sampai ke atas. Panggung nak kena sebab sekarang boleh tengok dekat rumah pun boleh. So untuk orang-orang kita kena okey, berapa orang yang daripada fakulti filem yang grad kan, yang duduk dalam bidang kita ni? Tak ada. Tak ada. Diorang kerja bank lepas tu Betul kan. betul. Kan? Cuma tak menjanjikan apa-apa. Betul. Apa yang belajar ni tak praktikal pun. Padahal sepatutnya buat filem bila dah di universiti kita nak kena macam masak lah. Betul. Kena sedia bahan-bahan, masak Ha. ini dulu, buat ini dulu.
baru lah jadi. Ha. So filem kita dah boleh macam ni lah. Tak apa, tak ada skrip tak apa. Ha. Kita pakai Boring treatment, lah, boring lah. treatment pun boleh. Ha. Yang cakap sekarang dialog apa. Tapi bila tak jadi, aku tak support filem kita. Wah, dah sampai tahap tu. Ada tak apa, tapi ada je Yang berjaya pula. yang menggunakan treatment yang sama tapi berjaya. Berjaya pula. So dia tapi sebenarnya dah ada buku dah. Okey. Nak buat buku itu mungkin yang berjaya tu the chef lah, the master lah. Dia memang power gila masak ini cincai pun boleh jadi kan. Okey. So jangan tahu tu hang kena buat ikut buku lah. Faham. Kan? Atau satu buat master lah. Tak payah kata dah buat master tadi siap kata yang tak payah. Ini tak payah. Department ni combine sekali. Prop pakai yang ni je. Yang ni tak payah. So bila pada tapi hang nak hasil sama. Faham. Mana mau je. Kan? Sebab ada orang dia tak pandang benda ni. Contoh kebanyakan orang dia salahkan penonton lah. Dia akan salahkan penonton tak support filem-filem kita. Ada penonton pula. Hang mungkin orang marah aku. Okey. Hang masih nak perlukan support ke? Betul macam industri lain adakah diorang masih lagi cakap support? Tak, diorang masih belilah barangan ni kan. So tengok je lah. Hang kalau hang tak boleh, bagi aku hang tak boleh nak divide dah international dengan hang. Okey. Hang tu dah international sepatutnya. Betul. Look hang tu kena international sebab hang faham tak? Faham. So bila hang tak boleh bagi gambar yang macam mana orang nak tengok, hang tak boleh salahkan orang bila orang tak nak tengok. Betul. So kita tak boleh paksa orang. Ni kalau hang kalau itu dia kata bila hang jadi producer, hang kena tahu cerita macam ni orang nak tengok ke? Okey. Ya ke orang nak tengok? Okey. Jadi saya so kena tahu lah. Okey. Baru lah berdiri kita berani nak produce macam ni. Kalau kita cerita macam ni tak tahu lah, kita buat je. Tengok lah kalau jadi tak jadi. So kalau tak jadi jangan marah. Sebab hang awal-awal pun hang pun tak tahu. Hang pun tak tahu berapa barang ni patut jual. Patutnya jadi cerita macam ni, patutnya kita keluar ni kita patut dapat bajet ni je. Patutnya mungkin tak boleh calculate tapi bisnes lain pun macam tu juga. Diorang pun tak tahu berapa orang nak beli, berapa orang berapa rugi. Betul. Tapi jangan calculate lah. Dia pun buat ikut structure betul ya. Okey, menarik. Okey, hari ni aku dah fikir. Kalau contoh lah, kalau filem ni boleh pakai kilang. Hang rasa contoh filem AD masukkan masuk. Hang rasa filem akan jadi produk yang sama macam produk lain lah. Sama betul. Dia tak ada dia punya seni je lah kat situ. Tapi dia jadi masuk lah. Boleh jadi kalau filem tu boleh kilang kan. Faham. Tapi disebabkan ini kerja seni. Ya. Faham. Menarik je Peng. Yang ni hang memang akan kena bash lah dengan tak tahu lah aku tak ada masalah. Macam aku kata, ini adalah pendapat. Kalau kata contoh, lain orang lain lah cara dia fikir. Tak mana boleh semua orang nak sama lah. Sebab aku dah duduk dekat dalam production yang aku rasa terus maksud aku Malaysia pun boleh bagi level this ni kind treatment macam ni. Aku dah duduk dalam production yang macam tu. Okey. Aku dah duduk dalam production yang antara yang paling mahal kat Malaysia. Okey. Mahal banget. Macam mana making dia. Okey. So boleh kita boleh bikin tapi macam Ahmad, aku suka gila making dia macam mana semua proper. Okey. Semua dah ada storyboard. Hang masuk dah tahu pukul berapa edit, dah tahu dah timing berapa scene ni berapa lama je hang kena habiskan. Macam bekerja lah. Kan kalau hang kita tahu dah hari ni apa scene nak buat. Kan detail lah. Bukan baru kena tunggu dulu malam ni tak tahu habis ke apa. Setiap malam akan dapat call sheet, bukan call time tau. Hang dapat call sheet. Okey. Bila hang dapat call sheet, everyone dapat benda yang sama. Okey. So prop apa, pukul berapa akan sampai, makeup pukul berapa, scene hang berapa jam. Semua tu ada dalam call sheet tu, semua ikut time tu. Aku masa aku ada satu cerita Nenek Bongkok 3. Aku ada scene tu heavy. Ada orang mati, kena koyak lubang, nampak Hakim jatuh kat dalam lubang. Besar sini. Kan? Time pukul 6 pagi. Kalangan. Lepas tu aku tengok call sheet tu, time habis pukul 3 petang. Aku cakap, scene macam ni habis 3 petang memang tak lah. Aku cakap kan. Aku habis pukul 3-5 minit bro.
punya juara ikut time. Betul-betul timing. 12 jam kerja. Ada Ah, je lah. ada. Bukanlah kata yang Nombor macam ketiga, aku rasa cerita tu berjaya aku rasa. betul. Dia punya quality is there. Ha. Tak malu buat cerita tu. So aku Betul. rasa Malaysia boleh buat. Boleh je. So benda ni kalau hang betul-betul buat benda ikut buku betul-betul, hang boleh je buat barang-barang yang tu. Tapi hang tak nak benda ni, tak nak benda tu, ini nak save ni, nak save tu. Tapi hang nak barang tak dapat lah benda ni. Okey. Hang rasa macam mana? Hang rasa? Sebab aku rasa betul sebab contoh macam bagi aku macam hang kata tadi call sheet apa semua benda ni semua memudahkan urusan pelakon juga sebab apa bila dia dah tersusun semua benda ni Hang si langgar, pelakon hang akan libatkan semua orang. ya lepas Baru tu hang tahu. hang pula hang dah tahu dah okey ini time dia untuk aku bagi betul-betul. Hang ni kena aku buat betul-betul. Ini aku rehat. Hang dah ada dah benda tu tak ada macam weh ni belum nak habis ni. Ya, betul. Weh ni belum nak habis weh. Ada lagi scene. Weh serius tu. Barang ni yang buat hang tak pergi hang masuk tu hang dah malas hang dah malas nak berlakon lah. Baru hang tahu profession tu apa. Hang Oh. sampai tengok hang lambat, hang libatkan ramai banyak benda. Dia orang memang ikut time ah. Okey. So itu baru kerja yang Profesional lah. profesional. Baru aku tahu itu profesional. Barulah boleh menghasilkan Benda yang profesional. mata boleh tengok. Okey. Tu kena macam tu punya buat sungguh-sungguh tu baru boleh tengok yang sedap orang nak tengok tu. Kalau masih guna cara lama lagi aku tak tahu. Dia mungkin kena macam cara lama macam kata lah dia judi teka-teka ada resip ada hari ada untung timbul ada untung tenggelam Mungkin macam tu lah. Mungkin lah. Okey. Ke depan Kepeng, ke depan hang ada tak macam hang punya let's say lah. Dan ni kan hang dah berada dekat dunia lakonan ni macam hang kata tadi hang lebih more kepada penerbit bukan kepada pengarah. Ataupun lah ni sajalah kata ke depan ni hang ada tak apa-apa benda yang hang nak capai atau buat. Sajalah kata hang nak pergi Beijing ke atau apa-apalah anything yang hang rasa macam ni ada satu benda ni yang aku teringin nak capai, aku teringin nak buat tapi aku mungkin tak ada masa lagi, mungkin belum masa dia lagi atau upcoming. Mungkin yang ni sebagai orang kata esok ni hang tengok balik, hang boleh ingat balik apa benda yang hang teringin nak capai tu. Aku dalam kerja ni aku rasa aku punya end goal aku harap sebelum tak ada dah tak ada kan. Aku harap aku dapat produce satu filem kisah Melaka. Aku rasa itu lah aku punya goal. Dan untuk capai goal aku tu aku mungkin kena produce which is belajar and produce beberapa cerita dulu supaya aku boleh buat skill cerita yang Okey. Hang kena buat hak kecil-kecilan dulu baru tapi kecil-kecilan dalam skill yang structured lah. Structured lah, betul-betul structured untuk aku tahu untuk buat yang besar ni. Yang besar ni. Sebab untuk pengetahuan anda kat luar sana saya dah dengar ada sinopsis filem pasal Melaka yang Kepeng memang power. Saya sebagai orang yang berminati sejarah, saya memang minat. Memang minat. Saya akan pergi tengok. Kalau macam tu biasa kata saya pergi tengok. Sebab saya baru dengar cerita saya orang yang berminati sejarah. Saya tak tahu anda. Tapi kita haraplah Kepeng anda kata ada rezeki. Di kemudian hari tu kita dapat tengok lah macam mana hasil. Aku ini saya cerita. Aku sebab dalam hidup aku ada cita-cita nak jadi pemain bola je kan. Tiba-tiba hang tercampak buat kerja ni kan. Jadi daripada hang nak berhibur, hang jadi serius pula. Jadi satu jadi benda yang kerjaya pula. Darah daging hang pula lepas tu kan. Aku tu fikir, asal lah Tuhan letak hang kat situ kan. Tak aku kat situ kan. Takkan kadang-kadang nak jadi pelakon yang biasa, banyak lagi pelakon yang lain yang best. Aku lah yang tak belajar, memang tengok orang yang belajar kan. Jadi aku rasa mungkin lah untuk terbitkan filem tu. Okey. Berat lah. Berat lah. Memang macam malah. Ini real ni. Sebab apa? Hang tengok jenis dia. Tu kira hang nak buat macam-macam tu. Semata-mata untuk hak barang ni lah. Ada barang tu. Ini kemah. Aku memang looking forward lah. Sebab aku dah dengar cerita tu macam mana. Aku kira dah tahu sikit lah. Jadi sebab bagi aku, kita kena menghasilkan cerita-cerita macam tu lah. Yang lebih bersifat jati diri. Ya. Dan bagi aku pula yang kenapa orang-orang kita boleh relate dengan sesuatu cerita tu. Sebab dia ada benda yang dia rasa terpanggil. Dia ni kena mengenal dengan dia. Ni semangat dia. Ni barang dia. Yang ni dia punya. Negara orang lain tak ada. Aku rasa benda ni yang boleh
menyemarakkan lagi semangat untuk orang lagi bersemangat nak tengok filem atau cerita apa-apa tu. Ada satu director kan cakap aku kan, kenapa Ha. kan filem kan dia guna istilah terbit. Ha. Kan macam lagu terbit. Macam matahari lah. Terbit kan. Matahari. So terbit apa? So dia patut bagi energi. Ha. So setiap barang yang kau keluarkan kena ada bagi energi tu orang. Orang nak rasa begang ke lepas tengok, Okey. marah ke, ataupun kalau kau tengok buat cerita orang lain kena rasa cinta yang kau so bagi aku itu lah sepatutnya. Aku lah. Betul lah, kalau kata hang bagi tak ada nyawa, tak ada energi, dia jadi Sebab tu macam orang tak nyawa. Macam mana gambar tu? Okey lah. Dia terbit kan, patutnya dia kena rasa bagi. Kalau orang rasa macam boring, dia terbitkan juga, tapi terbitkan rasa boring tak best lah. Faham. Sebab apa contoh ada gambar kita tengok main boy tak ada setengah jam kita macam cerita ni nak pergi ke mana ni? Apa ni? Lambat sangat nak masuk. Lambat sangat. Ada orang dia berkarya macam tu, dia seorang tunggu, dia nak pergi Sabang. Sekejap lagi baru dia nak tunjuk sampel memang. Tapi tu kan kadang bila kau tunggu kan. Sampai habis. Habis lah, kau tunggu lagi. Dia yang lagi celaka kan hang tunggu lah. Ya, dia habis tu yang habis pattern yang puisi punya style yang berdebat yang pen jatuh yang hang pikat diri. Aku cukup marah gambar Indonesia selalu macam tu macam dia punya ending dia macam hang buat kesimpulan hang sendiri. Dia macam pelita jatuh. Lain ni cerita dia. Bukan semua orang belajar filem. Dia juga bukan semua orang macam kita duk pada ni daripada awal kita duk tengok ni. Tapi sebenarnya gambar tu yang maksud aku filem contohlah kalau contohnya cucuk jeruk kan. So kalau tiba-tiba the next shotnya adalah orang tu ketembak itulah kan. So orang kau gambar tu yang kena bagi faham. Kalau gambar tu tak bagi faham, so nostalgic ke dia tak sampai lah. Okey. Aku lah. Kira bukan salah aku lah. Sebab aku dah tengok cerita pada awal aku macam, loh, dekat ni dia habis macam tu lah. Macam aku expect more lah. Aku rasa setiap filem kena direction dia tak boleh bagi macam mana. Contohnya kalau kau lukis gambar kan. Kalau aku lukis kucing, contoh hang lukis kucing aku kena faham lah tu kucing. Kucing. Tapi okey kucing kau kena faham kucing ni. Contoh kucing ni lapar. Kau lukis kucing lapar. Aku kena faham kucing ni lapar. Sekarang nak tu kan. Okey tak? Tiba-tiba macam, ni kucing ni mungkin kucing gila kan. Mesti rasa, ni kucing lapar. Sebagai pelukis, kucing lapar kok. Tapi dia orang hang tak nak benda tu kan. So aku rasa filem pun kena bagi benda yang sama lah. Kalau hang rasa nak kena bagi pengajaran dekat sini, orang lain kena dapat pengajaran kat situ lah. Okey, yang berada di paras pemahaman orang yang menuntun dia. Aku rasa lah. Betul. Sebab apa contoh, kalau kata hang meletakkan standard dan juga terlalu berideologi di dalam filem ni pun kadang dia nampak show sendiri juga. Memanglah kadang nampak tu macam art gila-gila. Tapi orang ni tak boleh nak buat ambil manfaat tahu mana sangat. Sebab bagi aku filem ni cerminan kepada apa yang terjadi pada kehidupan kita. Exactly. Betul. So contoh apa-apa benda yang kita tengok tak betul dalam filem tu, kita boleh nampak apa yang result dia daripada kita buat macam ni. Lepas tu dia hukuman dia macam ni, jadi balasan macam ni. Dan kita pula akan avoid diri kita supaya kita janganlah buat macam ni. Sebab dalam gambar tunjuk dah buat macam ni, lepas tu kena macam ni lagi mampu. Dan bagi aku filem kena ada barang tu lah. Tapi kalau kata sampai yang hang tak jumpa apa barang baik hak dia nak tunjuk ni, daripada mula sampai habis ni masalah Sebab aku rasa dah sampai masa semua pelakon-pelakon kita, tak kira lah extra ke, orang baru ke, kru ke, atau orang di belakang tabir ke, orang yang buat kerja editing ke, semua orang memainkan peranan mereka sendiri untuk menghasilkan satu karya yang betul-betul dapat menjadi cerminan kepada negara kita. Betul. Ya, dia bukan macam hang kata tadi, dia bukan semata-mata cerminan pada masyarakat kita. Ya, tapi macam mana orang di Yugoslavia tengok? Betul. Abang tengok kan. Kalau orang tengok cerita Thailand kan. Opening cerita dia hang dah tahu ini cerita Thailand ni. Kan? Sekarang cerita Indonesia pun hang dah boleh nampak lah. Bila dia starting hang dah dapat. Bila payang je cerita Malaysia hang kena lag je. Ini cerita mana? Tengok pelakon siapa kan. Filipin ke? Dia sampai macam dia. Sampai bulan Palare keluar cerita Siam hanya dia keliru. Sebab hang tak boleh terima macam dia cerita international lah. Tetapi dia dah dekat cerita Indonesia juga. Ya. Dia ni siapa? Orang tak tahu. Padahal dia pelakon Malaysia. Yang sepatutnya dia pelakon Malaysia. Sampai dengar-dengar luar panggil dia. Abang dah kata dia sempoi lah. Dia ni sempoi lah. Tapi kita ni. Sebab kita tak ada wajah kita tu lagi macam.
Sebenarnya kalau kata Abang Iman mana, kita tak ada frame kita lagi. Ya. Sebab apa? Sebenarnya dah ada dah. Kalau frame kita macam cerita uh, kalau yang P. Ramlee lah. Ramli, ha. Itulah frame kita. Ha. Tapi kita kena revolve lah. Ah. Tapi kita tak, kita nak gambar macam orang lain kan. Sebab kita pula bagi aku kuasa sebab kita rasa kita nak bersaing dengan level-level antarabangsa. Kita cuba ikutlah nak jadi filem-filem macam tu. Tapi banyak barang tak ada. Yalah barang tak ada lah macam aku kata. Dia pun nak ikut sajalah. Tapi nak ikut kena barang ada lah. Tapi barang tak ada, apa kata buat sendiri punya. Sepatutnya lah. So mula hari ni sebab tu aku kata semua orang kena main peranan lah. Semua orang kena sungguh-sungguh lah. Semua orang kena orang kata apa, tak boleh dah ambil kerja ni sebagai yang ni kerja syok-syok lah. Yang ni kerja main-main lah. Yang ni buat lebih-lebih kurang. Tak, semua orang kena bagi komitmen. Semua barulah boleh menghasilkan satu karya yang kita bangga untuk tonton dan juga tengok nanti. Itu kita angkat. Yang ni kita nak angkat tapi kita sendiri pun rasa tak seronok nak tengok pun tak bagus juga. Okey, Kepeng. Macam hang sendiri lah. Untuk selama mana hang berlakon ni, sebab disebabkan watak antagonis ni kan. Sajalah tanya, ada peminat lah. Maksudnya, followers hang lah. Kira followers ni kita tahu cara hang. Maksudnya, peminat yang saya memang minat Abang Kepeng. Gila-gila memang saya sudi menjadi isteri saya ni janda. Kira masalah diri kat abang. Aku okey, alamak, aku lupa lah berapa, tapi aku masih ada fan club sampai hari ni. Aku underestimate tengok berdosa aku. Aku underestimate. Apa aku rasa zaman-zaman fan club aku ni adalah zaman-zaman masa tu memang semua pelakon ada fan club kan. But the only masih ada adalah fan club aku. Apa nama Kepepers? SZ Family. Kita tak ramai tapi kita ada. Macam bisnes SZ Family. Macam MLM. So dah belas tahun juga lah. Ada fan club. Ada. Kita tak ramai tapi kita ada. Kita ada. Mereka ni masih menyokong. Masih cuba lagi untuk dapatkan hari untuk buat apa together ke orang. Ada. Bagus lah bagi aku sebab ada lah orang kata sebab apa orang appreciate. So tak ada lah orang kata macam aku boleh tukar watak jahat. Semua orang benci. Tak tukar, tak ada bohong. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Mau buat bohong lah tu. Okey. Yang ni soalan misterius. Yang ni ramai orang tunggu. Minum air lo. Sila. Ramai orang tertanya-tanya. Ya. Ramai orang rakan-rakan yang berada di keliling hang. Yang berada di keliling hang, ramai orang dah settle down, yang dah ada macam dah pergi kot lain semualah. Dah jadi macam-macam. Tapi hang masih menjadi seorang Syazwan Zulkifli yang jomblo happy memang pilihan hati. Jadi pelbagai tomaan dan kecaman. Saya ada orang kata minat jantan. Hang kan datang industri kita pelik-pelik. Jadi apa kata-kata daripada hang sendirilah. Aku bagi peluang sebab orang kena tahu barang ni sebab orang Malaysia dia kadang-kadang nak tanya tapi disebabkan hang watak antagonis tu dia pada hang marah. Dia macam dia. Mungkin jawapan aku klise tapi aku try bagi faham sikit. Okey. Bila aku betul-betul faham kan macam jodoh tu di tangan Tuhan. Jadi kau takkan question. Okey. Aku dah pernah buat kerja aku pernah tunang kan. Putus kan. So aku masih dah ke situ tak jadi. So sekarang tapi aku masih kawan baik lagi sampai hari ni. Kalau kata sampai kalau mati tu kau tak tahu macam tiba-tiba jadi ke hang. Kahwin pun akan jadi macam tu kat aku lah. So aku open lah bila-bila benda tu nak jadi. So aku tak rush for that. Aku believe that kalau kat tangan dia kejap lagi jadi lah lagi. Okey. Itu aku lah. Okey. Menarik lah benda ni sebab apa? Yalah macam kita tahu setengah orang terlalu merancang. Ya sebab ada orang macam contoh lah macam yelah memang jodoh kat tangan Tuhan tapi kita kena usaha. Ada kau couple ada 3-4 kali yang beria kan. Betul. Kan. Kita dah kawan. Kita dah usaha kan. Break juga couple kat orang lain. Betul. Dan dah kahwin dengan orang lain juga. So yang tu kau dah usaha juga. Tak jadi kat tangan Tuhan lah penjudahnya. Betul. Jadi kalau hang betul faham penjudah Tuhan, hang takkan question. Betul. Pun bila ke macam mana ke Ini bukan klise tapi aku rasa itu paling
Kalau kau faham kau takkan tanya. Sebab aku bukan je tak nak kahwin, aku Hmm. okey je. Ha. Ada benda yang aku tak nak hidup aku kalau benda tu jadi, dia jadi je. Ha, ha, So ha. kahwin pun akan jadi kat aku macam tu lah. Okey. Ha. Sebab macam kita tengoklah ada artis kau selebriti kau tak kira lah bukan artis selebriti lah orang-orang lain lah pun. Contoh menikah tak ada 3 bulan kadang assalamualaikum juga kalau tak ada. Contoh tak ada juga. Jadi macam mana kita merancang pun kita duk atok pun perancangan Tuhan lah yang terbaik sekali. Betul sebab aku jadi John aku rasa jodoh tu kat tangan Tuhan. Cerai tu tangan kau sendiri. Ha. So kau tak boleh bila kau cerai kau cakap oh Tuhan dah tentukan jodoh kita. Ha. Kau tak. Kau kena pertahankan sampai bila dah dijodohkan tu. Itulah kau punya ujian kau. Cabaran dia. Pertahankan. Tengah susah ke, tengah tak suka ke, pertahankan lah. Okey. Kan? So tapi kita bila Tak cerai je. ada jodoh. Dia cerai Tuhan tentukan. Tuhan dah tulis dah tak ada ni. Itu pilihan kau kan. Okey. So benda-benda macam tu kita punya netizen kadang-kadang buat lagi bila benda-benda tu jadi kat golongan kita ni. Netizen semua rasa pun bersuara benda sama macam diorang suarakan juga. Macam tak faham. Oh, bila nak kahwin? Oh, bila kata jodoh kat tangan Tuhan, kedosa macam. Aku dah buat kerja aku, dah usaha. Tapi tak kahwin lagi. Kalau kata besok, kejap lagi atau bulan depan, jadi lah. Aku okey. Menarik. Sebab apa? Kita tak usah duk atuk-atuk orang lah mudah. Dan hari ni kita mendapat orang kata apa pemahaman yang berbeza apabila kita sembang sendiri dengan Kepeng. Kita baru tahu kepala otak dia ni selama ni duk fikir benda macam mana. Dia pergi tenggara sikit. Dia tak straight, dia tenggara sikit. Ya. Dia tenggara dia macam pakai tanjak. Dia pergi lain sikit tu. Tapi kita looking forward untuk cerita Melaka tadi tu. Ya, betul insyaAllah. Ya. Sebelum kita nak mengakhiri lah kita punya podcast ni. Tak sedap pun dekat sejak lebih kot sembang ni. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya podcast ni lah. Hang punya shout lah. Pada rakan-rakan hang kat luar sana, family yang selama ni ada bersama dengan hang, yang mana sokong-sokong hang selama ni, ataupun hang ada harapan ke, ucapan ke kepada Perdana Menteri Malaysia ke ikut hang. Dipersilakan. Aku pada sesiapa lah yang masih support aku kan. Terima kasih kan. Terima kasih lah. Aku hargai sangat lah kan. Sebab diorang ada lah, aku masih ada apa ini. So terima kasih. Hang macam orang paling tenang di dunia. Okey, sajalah kalau kata orang nak follow hang di social media, kena bagi tahu sikit apa nama social media. Aku je social media semua aku nama sama. Tak ada underscore dia Syazwan Zulkifli terus je. Syazwan Zulkifli straight lah terus. Aku dah register nama tu. Tak ada. Aku tak ada lah mana tahu orang kata buat orang nak cari Kepeng tak jumpa Mas Sudah lagi. Okey, sebelum kita nak habis ni. Macam mana boleh dapat makan Kepeng? Tadi tak tanya. Tu lah. Tu paling penting. Tu lah bro. Sebab kalau nak tengok Kepeng lah ni hang tebal je. Okey. Kepeng saya masa aku kat VI tu. Okey. Aku memang jadi yang kurus. Waktu di VI lah, waktu sekolah. So kawan aku dan setiap kali lepas mandi aku macam masa tu pengaruh cerita Hindustan tengok Salman Khan, Padang Sasa, Ricky Roshan kan. So lepas mandi aku akan pergi depan cermin aku buat macam tapi tak ada apa pun. So member aku menyampah. Member aku cakap kau dah Kepeng kau tak. So start dari situ. Okey. Kepeng. So nak jadi cerita. Aku patutnya guna nama aku nak guna nama Kepeng tau. Sebagai nama stage name aku. Okey. Kepeng Zulkifli. Macam Bel Ngasri lah macam tu kan. Kepeng Zulkifli. So aku cuba dah letak nama tu masa aku buat cerita Gemilang tu. So masa tu TV3 ada buat macam launching drama kan masa tu kan. So Fiza Sabjahan lah masa tu. Kak Fiza Kak Fiza. Pelakon drama ini turut memanggilkan pelakon-pelakon baru seperti Talha Harith, Diandra Junaidi sampai nama aku kan. Zulkifli. Aku tak boleh sebut nama Kepeng tu sebab spelling Kepeng aku tu K-P-E-N-Q. So dia tak tahu nak sebut pun. Piak ke apa? So dia skip tu dia tulis Zulkifli terus. So masa aku buat Juvana
So, production yang sama. So, aku je EP masa tu dia, Kepeng. Awak nak pakai nama Syazwan ke nama Kepengnya? Aku pula masa tu dengan duduk dengan Bob. Bob cakap aku, kau guna nama Kepeng lah. Mana ada industri nama Kepeng lagi. Kepeng okey weh. Kepeng Zulkifli macam. Betul ke Bob? Ya. Kepeng okey lah. Lepas tu sekali aku pergi macam like, bila aku tunggu kat situ, aku EP tanya lagi sekali. Aku nak pergi tanya. Masa dia tanya lagi sekali tu, Bob tak ada. Aku ada Bron tak tau. Aku tanya Bron, bang, abang rasa saya patut tak nama Kepeng ke? Tak nama Syazwan bang. Bron lah masa tu sambil tengah isap rokok. Kepeng pun binatang apa tu. Aku terus pusing kat Syazwan kak. Tak habis cerita lagi. So, lepas tu Bob dapat tahu. Kan? Bob cakap, Peng, asal kau tak nama Kepeng? Asal kau tak nama Syazwan? Tak ada lah. Kau tak ada dia, aku tanya Bron kan. Bang, nama Kepeng, Bron cakap tu binatang apa? Lepas tu Bob, kau ni. Kau pergi tanya dia balik. Bron tu binatang apa pula? Okey. Ini satu cerita yang menarik untuk kita bagi penutup podcast kita. Rugi kalau dia tak tengok film, dia tak tahu cerita ni. Menarik. Jadi terima kasih banyak-banyak Kepeng. Sudi menjadi tetamu. Aku happy lah Hamai kat tempat aku. Finally aku berjaya bawa Hamai lah. Aku berjaya bawa Hamai. Dan menarik sebab kita dapat, orang kata, banyak lagi aku dapat tahu dan dapat kenal hang. Bukan aku je lah. Aku rasa orang kat luar sana pun tak rasa hang pikat sampai macam ni sekali. Jadi itu saja masa yang kita ada. Kita akan kembali semula dalam Sera Podcast bersama dengan lebih ramai lagi depak sempoi-sempoi punya yang nak buat anda pecah kepala. Sehingga itu kita berjumpa lagi dalam Sera Podcast. Raja.